Tapi cikgu tahu guru-guru mata pelajaran kamu, cikgu bahasa Inggeris dan cikgu bahasa Melayu, telah menerangkan bilakah tarikh pelaksanaan ujian lisan ini. Apabila cikgu sebut ujian lisan, bermakna kita ada dua, ujian lisan bertutur dan ujian lisan mendengar. Okey. Jadi tarikh ujian lisan bertutur dahulu akan dilaksanakan pada 8 hingga 10 Februari. Itu untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu 8 hingga 10 bermakna minggu hadapan, Selasa, Rabu, Khamis. Jelas? Okey. Kemudian pada 21 Februari, Isnin minggu berikutnya akan diadakan ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serentak satu Malaysia. Dan ujian mendengar hanya dilaksanakan pada satu hari ini saja. Tidak ada pilihan. Kalau kamu tidak datang, bermakna kamu tidak lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Senang juga. Tak datang satu paper, tak lulus bahasa Melayu. Tolong jangan ambil risiko yang sangat besar, yang sangat menjejaskan masa depan kamu. Boleh? Dan pada 22 hingga 24 Februari, 21 dari ujian mendengar, 22 hingga 24 ujian bertutur bahasa Inggeris. Juga ada 3 hari. Cikgu akan terangkan dahulu tentang peraturan peperiksaan, apa yang perlu dan apa yang tidak boleh dilakukan semasa ujian bertutur ini. Baik. Pertama, calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Baik. Untuk bahasa Melayu, kita ada 4 kertas. Kertas 1 iaitu bahagian A, penulisan. Betul? Kertas 2 ialah morfologi, sintaksis, penyuntingan, rumusan itu semua. Itu kertas 2. Kertas 3 ujian bertutur. Kertas 4 ujian mendengar. Jadi bahasa Melayu ada 4 kertas. Wajib hadir keseluruhannya. Okay. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau tidak melaksanakan ujian bertutur, ujian mendengar, akan dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan dan gagal untuk mendapat sijil bahasa Melayu. Okay. Calon, dokumen pengenalan diri apa yang nak dibawa semasa ujian bertutur, ujian mendengar, dan juga semasa ujian peperiksaan bertulis nanti. Calon hendaklah mengemukakan kad pengenalan, bahawa kad pengenalan sentiasa ada dalam dompet atau dokumen pengenalan diri. Sekiranya tidak membawa kad pengenalan, mohon dapatkan surat akuan sekolah daripada guru bertugas semasa berada di Dewan Sri Bestari. Tempat pertama berkumpulnya kamu semasa ujian bertutur. Kamu dah kenal pasti, kamu tak bawa IC, terus jumpa guru bertugas yang ada di dalam Dewan Sri Bestari. Dapatkan surat akuan sekolah yang menunjukkan bahawa kamu ialah pelajar SMK Abdul Jalil. Ya, sebab IC dah tak bawa kan. Tolong ingat ya, yang penting-penting ni tolong mohon dengan Allah, ya Allah. Tolong ingatkan aku, ya Allah. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. Ya. Amaran, tajuk pun amaran. Makna boleh buat tak? Tak boleh buat. Amaran di bilik lapor diri. Bilik lapor diri ialah di Dewan Sri Bestari. Bilik menunggu akan ada di blok, kita guna blok D, blok E, blok F. Ya, 3 blok itu. Bilik ujian, bilik kuarantin. Cikgu rasa kamu dah faham istilah-istilah
Setelah itu bilik menunggu sebelum kamu pergi ke bilik ujian, sebelum ditaksir oleh guru pentaksir. Kemudian pergi ke bilik ujian untuk diuji, habis pergi ke bilik kuarantin. Kedudukan bilik-bilik itu bersebelahan aja, dekat. Jadi tak perlu risau, tak memakan masa yang lama. Keluar, kamu tidak dibenarkan keluar dari bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian, bilik kuarantin tanpa kebenaran. Tak boleh keluar masuk. Kamu dilarang membawa keluar dari bilik menunggu, bilik ujian, bilik kuarantin kertas peperiksaan. Sebab semasa selepas kamu keluar dari bilik ujian, kamu akan membawa kertas kamu. Kamu tidak dibenarkan membawa kertas itu. Kertas itu kamu bawa dari bilik menunggu dan dibawa ke bilik ujian. Tinggalkan di situ. Ya, bawa tangan kosong sahaja. Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran bilik lapor diri. Jangan nak berkeliar dekat luar situ. Ya, jangan berkeliar dekat luar bilik menunggu, bilik kuarantin. Ya, memakai pakaian yang perlu memakai pakaian yang sopan. Wajib memakai pakaian yang sopan dan tidak mencolok mata. Ya, pakai pakaian sekolah lengkap. Walaupun hari Rabu sepatutnya pakai baju koko, tidak. Pakai baju uniform lengkap macam ini. Okay. Merokok tidak dibenarkan. Merokok di dalam bilik-bilik itulah, di tempat bilik itu. Jelas? Okey. Larangan lagi, tidak dibenarkan membawa masuk sebarang catatan, sama ada pada pakaian atau anggota badan. Ya, dia nasihat tulis dekat tangan apa-apa huraian-huraian isi utama dan sebagainya dekat baju dalam tubuh. Tak boleh, ya. Okey, bawa nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, segala-galanya, alat tulis pun tak boleh bawa. Tak boleh bawa apa-apa, ibaratnya bawa diri sendiri aja dengan baju yang ada dekat badan. Itu saja. Ya. Membawa masuk, tidak dibenarkan membawa masuk sebarang alat tulis. Tidak dibenarkan menulis nota pada pakaian, anggota, dinding atau meja. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. Dia ada kembar, dia tak sihat hari itu, dia suruh kembar dia datang. Tak boleh, ya. Sendiri datang. Membuat rujukan di luar bilik menunggu semasa peperiksaan. Rujukan sudah tak boleh. Kalau nak buat sebelum. Jadi kita ada Sabtu, Ahad, Isnin. Ada 3 hari untuk kita bersiap sedia. Okey, peringatan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut. Ya. Kat situ tak apa-apa jelas, jadi baca dari situ. Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan. Besar ni. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan. Okey, ini bagi calon yang disabitkan dengan masalah-masalah ini, ya. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. Urusan ketandas. Pastikan telah ketandas sebelum masuk ke bilik ujian, bilik menunggu, bilik kuarantin. Ya, paksa diri. Pergi ke tandas dulu. Jangan dah ada dalam ni, jangan dah dapat kertas untuk membaca tu individu, baru pergi ke tandas. Memang kamu tak boleh, kencinglah dalam tu. Saya beringat, ya, tidak dibenarkan ke tandas sekiranya telah menerima soalan. Untuk itu saya minta tolong jaga kesihatan, jaga pemakanan. Jangan makan yang pedas-pedas kalau kita tahu diri kita ini tidak mampu. Ya,
tidak mampu, ada kesan pada badan kita. Sekiranya kita ambil makanan-makanan pedas, sejaga. Orang lain tak boleh bantu kamu selain diri kamu sendiri. Ya. Sekiranya lewat, tetap hadir ke sekolah untuk menduduki ujian. Hanya dalam tempoh 3 hari sahaja, selain itu dikira tidak hadir. Ditakdirkan tak sihat betul, demam dan sebagainya. Dalam tempoh 3 hari ini kamu boleh datang. Tapi kalau kamu datang, kamu dah tak dapat kumpulan yang sama. Kamu akan digabungkan dengan pelajar dari kelas yang tak datang itu. Jadi makin tak best. Jadi kalau boleh, datang tepat pada tarikh dan masa yang telah dijadualkan. Okay. Seterusnya kita tengok format pelaksanaan. Next. Okay, ini dia tadi. Next. Selasa, Rabu, Khamis. Okay, kita ada 6 stesen ya. 6 stesen. Setiap stesen ada 3 sidang. Jadi bermula 7.30 pagi, 7.20 pagi bermula sehingga pukul 2 petang tamat ataupun 1.40. Tidak boleh baliklah antara waktu itu ya. Kamu tengok jadual itu. F ya, bermula F pada hari Rabu sidang 3. Sidang 3 ada 11 calon, 11.50 hingga 1.40. Di situ sekali kita buat individu dan kumpulan. Okey. Next Salim. Okey, pada hari Khamis kita tengok kelas Fikrah Gigih Inovatif. Di situ ada sidang 1, sidang 2, sidang 3. Semua dah diberitahu ataupun semua dah tahu kumpulan dan sidang masing-masing. Semua dah tahu. Okey, bagus. Jadi kamu tengok betul-betul siapa grup kamu. Kalau boleh buat latihan sesama sendiri. Next Salim. Okey, hari ini bagi BD 034 5 harmoni dan 5 harmoni. Kita ada sidang 1 dan sidang 2. Okey, kita akan buat di situ 7.50. Tulis kat situ 7.50, tetapi sebenarnya 7.20 dah wajib ada di sekolah. Next. Next. Okey, balik sikit tadi. Yang sebelum tadi. Okey. Di situ kalau kamu tengok yang warnakan dengan hijau 5I ada 8 dan 5 orang, 8 dan 5 ada 13 calon akan masuk dalam BD 034. Sebab tak cukup tempat, jadi kamu dibawa sebab dah penuh BD 033, kamu dibawa ke BD 034. Itu tak ada masalah, tak menjejaskan apa-apa pun, jadi jangan risau. Okay, terus hari. Okey, rujuk jadual yang telah dikongsikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu setiap kelas ya. Next. Ini kronologi. Urutan peristiwa kan, kalau dalam sastra Bahasa Melayu kita belajar kronologi ialah urutan peristiwa apa yang kita perlu buat pertama, kedua, ketiga. Okey. Mula-mula kamu datang, kamu akan ditempatkan di Dewan Seri Bestari. Di sinilah kalau tak ada dokumen IC apa semua tadi akan diuruskan oleh guru bertugas di Dewan Seri Bestari. Kemudian kamu akan dibawa ke bilik menunggu blok D atau F. Okay, di situ di bilik menunggu itu kamu akan diberikan bahan untuk membaca secara individu. Jadi kamu ada 3 minit tau dekat situ.
Kamu baca, fahamkan, baca secara mentalis. Mentalis tu maknanya baca senyap untuk diri sendiri, baca dalam hati. Tapi kena cerdik. Sambil baca, kamu tengok apakah fokus soalan yang ada dalam itu. Kamu tengok pukelangsi. Tahu pukelang? Sambil membaca, tengok ada tak punca. Sambil membaca, tengok ada tak kesan, kekangan, langkah, usaha, ciri-ciri yang ada dalam bahan itu, petikan itu. Dah baca, baca satu-satu, jangan kelam kabut, sebut dengan jelas. Sebab kita pakai mas, bimbang pentaksir nanti tak jelas dengar. Sebut dengan jelas, jangan kelam kabut. Tak ada siapa kerja kamu. Kalau titik-titiklah nadanya, hujungnya rendah. Kalau ada tanda soal, cara kita baca mesti menaik. Betul? Tanda soal. Kalau ada tanda seru, mesti menunjukkan kegairahan kita. Mesti nampakkan itu. Baku tak baku boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau kamu boleh baku, silakan. Tak boleh baku, tak payah baku. Sebab bimbang apabila kita baku akan menjejaskan kelancaran bacaan kita. So kita sebut biasa je. Ya, macam ni kita bercakap. Okey. Kemudian di bilik ujian kita bawa kertas itu, kita bawa bahan itu, duduk di depan, pentaksir masuk bagi salam, ketuk bagi salam. Kemudian duduk, kalau ada cikgu berbangsa lain, setakat yang cikgu tengok semua bangsa Melayu lah untuk bahasa Melayu. Jadi duduk, apabila pentaksir minta kamu baca, so baca. Bermula kamu baca tajuk dan semua bahan yang ada. Dari situ tab start masa. Okay. Masa di situ 3 hingga 5 minit. Kalau dah siap 3 minit, settle. Kemudian selesai dekat situ, pergi ke bilik kuarantin. Di bilik kuarantin kamu akan tunggu 4 orang lagi kawan kamu. Dan semasa di bilik kuarantin ini, kamu akan diberi soalan kumpulan. Ya. Jadi dalam tempoh 8 minit, berbincanglah tentang tajuk tersebut. Ada 2 pusingan. Pusingan pertama, setiap orang bercakap kalau boleh ikut angka giliran. Orang pertama, dia ucapan alu-aluan macam tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan bagi kumpulan kami ialah bla 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 bla. Okey, contoh cerita tentang kemalangan jalan raya. Bagi sikit info tentang kemalangan jalan raya. Malaysia antara negara tertinggi yang mencatatkan kes kemalangan jalan raya pada setiap tahun. Apatah lagi apabila tibanya musim-musim perayaan, kes-kes kemalangan jalan raya akan meningkat naik. Cukup. Kemudian kita tengoklah apa fokus soalannya, apa kehendak soalannya. Okey, kalau tak ada kehendak ataupun fokus, lagi fail. Bermakna kamu boleh bincang apa-apa sahaja, fokusnya kat situ. Tapi untuk round 1, untuk pusingan 1, fokus yang sama. Katakan buat punca. Yang pertama berikan isi punca kemalangan, peserta kedua punca kemalangan, ketiga punca, keempat punca. Masuk pusingan kedua, bebas. Siapa yang nak mula dulu, silakan. Ya, tapi jangan berebut, seorang-seorang cakap. Seorang lebih kurang kita ada masa 3 minit 75 saat untuk mencukupkan 15 minit berbincang dalam kumpulan. Tahu kan tu? Okay, jadi pusingan 1 minit setengah, 1 minit 35 saat. Pusingan 2 1 minit 35 saat. Ambil kesempatan itu. Kesempatan tak datang selalu, peluang tak datang selalu. Rebut peluang yang ada.
Jadi semasa dalam bilik kuarantin yang 8 minit berbincang, katakan kamu dah dapat, tadi kamu dah cerita punca, kamu nak cerita kesan kemalangan pula, ataupun orang kedua nak cerita langkah macam mana nak mengatasi kemalangan jalan raya, nak menurunkan kadar kes kemalangan jalan raya. Okey? Jadi orang yang kedua ceritalah. Orang yang ketiga nak cerita tentang pengalaman dia pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ceritalah. Macam tu. Rebut. Dan kamu boleh mencela. Katakan kawan kamu cakap sikit, dia terputus, tak ada idea. Jadi kamu, maafkan saya, izinkan saya mencela, tapi mesti dengan bertata susilan. Jangan pula bagi kat aku lah, aku cakap pula, jangan macam tu. Nampak sangat teruknya. Modalnya tu kat kaki tu. Ya, izinkan saya mencela. Kalau boleh saya menambah isi yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi. Kan manis macam tu. Betul? Boleh buat macam tu. Jangan malu-malu. Cikgu tu cikgu sekolah lain. Dia tak kenal pun kamu. Jadi jangan risau. Yang penting apa? Bercakap. Jangan tak bercakap langsung. Kalau tak bercakap langsung, macam mana nak dinilai? Ya? Okey. Ya, ni. Kamu boleh tengok sendiri kan? Tengok sendiri jadual tu faham kan? Tak faham tanya guru mata pelajaran? Ya, okey, yang ini dia. Ini sangat penting perjalanan semasa 8, 9, 10 hari bulan. Kita tengok sidang 1. Katakan ini stesen 1. Kita tengok sidang 1. Ada 2 kumpulan ya. Sidang 1. Okey, 7.20 berkumpul di Dewan Sri Bestari. Tolonglah sangat-sangat cikgu minta, cikgu mohon. Pada tarikh-tarikh berkenaan yang kamu terlibat dengan ujian, patuhi masa, tepati masa. 7.20 tak payah masuk kelas, terus ke sini. Okey? Terus ke sini bawa beg letak di luar. Okey? Kemudian pada 7.40 kamu akan diarahkan atau mungkin dibawa cikgu rasa dengan guru bertugas yang telah ditetapkan ke bilik menunggu. Dia bawa 4 orang sekali satu kumpulan. Kemudian itu 7.40. 7.50 5 minit itu kamu diberi taklimat oleh guru bertugas di bilik menunggu. Kemudian pukul 8 hingga 8.20 proses ujian bertutur bermula. Seorang masuk, dah selesai pergi bilik kuarantin. Seorang lagi masuk, dah selesai pergi bilik kuarantin. Sampailah 4 orang selesai ada di bilik kuarantin. Kemudian persediaan kumpulan calon 1 hingga 4 di bilik kuarantin 8.20 hingga 8.30. Itu yang kamu dapat soalan untuk kumpulan. Tengok, mungkin guru mata pelajaran dah beritahu di SKP ada 8 tajuk itu. Kamu tengok apakah kemungkinan soalan yang ditanya. Kemudian pada 8.35 hingga 8.50 bermula saja seorang mula saja dia membincangkan tentang tajuk ataupun memberi salam. Bermulanya masa, jadi kamu akan dinilai sehingga 12 ke 15 minit. Okey. Kamu tak cakap, kamu ingat ya, tidak ada siapa yang boleh tolong. Pentaksir tak cakap apa-apa. Dia melengong, dia tengok kamu. Kamu tengok dia, dia tengok kamu. Sama-sama saling memandang. Jadi cuba bercakap, tolong sangat-sangat. Cuba bercakap. Selesai dekat situ, 15 minit, kamu calon balik ke kelas, bukan balik rumah. Kelas kamu ketika ini berada di blok A dan blok C. Cikgu tak tahu yang mana kelasnya. Tengoklah besok ada Selasa. Ya. Kemudian masuklah kumpulan 2. Kumpulan 2 pada sidang 1
dimulakan 8.50 hingga 9.10. Dan begitulah seterusnya sampai habis. Mula sidang 2 pun macam itu. Okey, kamu tengok sidang 3 yang terakhir kumpulan 125 hingga 140. Jadi masa ni kamu boleh dah selesai, boleh balik terus. Boleh faham? Jelas tak? Tak faham tolong tanya. Tahu duduk ni dia mengantuk, tak boleh nulis, tak boleh. Yang ini sekarang boleh tulis tau. Nanti je besok ujian betul-betul tak boleh tulis. Okey, next lagi. Kedudukan, itu dia di blok A dan blok C. Next. Kedudukan bilik menunggu, bilik ujian dan bilik kuarantin di blok D, E dan F. Semalam Ustazah Mazia dan Cikgu Mas Liza dah tampal kedudukan di blok F. Okey. Next. Pelaksanaan ujian bertutur. Ujian bertutur. Kita ada instrumennya ialah ujian bertutur. Itemnya kita ada respons terhad, respons terbuka. Manakala respons terhad itu isi kamu menjawab soalan pemahaman. Yang terbuka itu ialah kumpulan. Kemudian bahagian bilangan soalan bahagian A, individu membaca petikan bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis tu kuat. Dekat bilik menunggu, senyap baca untuk diri sendiri. Dekat bilik ujian, baca kuat, lontar suara, bercakap depan cermin. Ambil mana-mana bahan, baca depan cermin. Tak puas hati, buat lagi, ulang lagi. Tak perlu nak jadi pemberita, kejap tengok bawah, kejap tengok atas pentaksir. Tak perlu. Tunduk sahaja, baca sahaja petikan itu. Faham? Tak perlu kejap tengok bawah, kejap nak tengok muka. Cikgu tak payah. Terus membaca. Okey. Bersoal jawab dengan pentaksir. Soalan 1, soalan 2, semua ada dalam petikan. Betul? Senang aja. Kadang-kadang kalau punca-punca dia dah bagi tahu, dah nampak dah dekat situ. Work smart ya. Kalau jumpa isi, sebanyak mana kamu jumpa, jawab saja. Okey. Kemudian soalan 3 dan 4 ialah soalan kebat. Beri satu isi, huraikan. Cukup. Kalau kamu nak buat cara macam kita menulis karangan, lagi bagus. Tohu coker. Ada ayat topik, ada ayat huraian kepada topik, ada ayat contohnya, ada ayat kesan dan ayat penegas. Ada tak boleh masuk peribahasa, silakan masukkan peribahasa. Kalau tak boleh cara yang ini, jawab macam biasa. Ya, yang penting bercakap. Kemudian bahagian sampai 5 minit kamu tak jawab. Kalau tak jawab, na'udzubillah lah, jangan tak jawab kelas slot 2 ni. Kamu tetap akan kena keluar. Ya, dia tak akan tunggu kamu sampai 7-8 minit, tak akan. Kemudian bahagian B kumpulan, macam yang cikgu beritahu tadi, perbincangan kamu, cikgu nampak hampir keseluruhan ialah 4 orang satu kumpulan. Cuma ada beberapa kumpulan cikgu nampak 5 orang. Okey, jadi kamu bagi siap-siap. Bagi tahu kawan. Sebelum masuk ni, di balik ni, okey, aku orang pertama cakap. IC giliran siapa dulu? Aku bercakap dulu, engkau kedua, ketiga, keempat untuk pusingan 1. Pusingan 2, okey. Pentaksir dah kenal kamu, so satu-satu boleh cakap. Ya. Next. Okay, markah. Masya Allah banyak markah. 70 markah. Macam kamu menjawab karangan kertas 1 bahagian B 70. Yang ini bercakap biasa je, tak pernah nak menulis dan apa. Dah dapat 70 markah. Jadi sayangnya, ya. Kemudian muajaran, kemahiran konstruknya, memahami aplikasi tak apa. Jadi kamu boleh cakap. Terus nanti
Okey, tempoh ujian individu 3 hingga 5, kumpulan 12 hingga 15 minit. Kemudian mencakupi semua standard kandungan yang tadi cikgu ada beritahu tajuk-tajuknya. Ada 8 tajuk dalam buku teks. Kemudian alas kesukaran tak perlu terus. Jangan risau alas kesukaran. Alas kesukaran mengikut tahap pelajar SPM. Dia tak akan bagi tahap pelajar universiti untuk kamu jawab. Ya. Okey, kaedah penskoran. Markah ini maksudnya. Okey, ada 2 kaedah. Pertama, analitik. Dia ada konstruk ataupun bahagian-bahagian tertentu untuk diberi markah bagi setiap bahagian. Kemudian pemberian markah secara keseluruhan. Okey. Individu kita ada 40 markah. 40 markah dan kumpulan ada 30 markah, total 70. Next, sebab nanti ada penelitian. Okey, pelaksanaan ya. Okey, markah penuh 40 dinilai secara analitik. Apa maksud analitik? Ya. Pemarkahan diberi berdasarkan konstruk ataupun item-item ataupun bahagian-bahagian itu. Kamu tengok tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa iaitu kesalahan bahasa pastikanlah seboleh mungkin tak ada, kalau ada sikit-sikit saja. Kosakata ialah perbendaharaan kata. Kamu mempunyai banyak perbendaharaan kata. Kamu tak gunakan bahasa-bahasa yang biasa je. Contoh, kalau bahasa biasa, kita kata makan, betul? Kamu juga tahu perkataan lain yang standardnya lebih tinggi tetapi membawa maksud yang sama. Contoh apa makan? Santap. Hah? Santap. Santap itu bahasa istana. Bagus. Satu lagi, kalau bahasa kita rakyat biasa, menggantikan makan apa tu? Apa man? Apa? Kamu cakap apa? Cikgu tak boleh nak pergi kat tempat kamu. Kalau boleh cikgu dah pergi ni, cikgu terikat ni. Menjamu selera. Masya Allah, pandainya Akmal. Betul? Tepat. Tengok, satu makan, satu menjamu selera, satu santap. Tapi pastikan kena ikut situasi ayatnya, ya. Macam itulah. Jadi kalau kamu boleh berikan, kamu memilih perkataan-perkataan yang pada tahap bagus, tahap baik, tahap cemerlang, confirm markah kamu pada bahagian tata bahasa dan kosakata pada bahagian cemerlang. Okay? Kemudian sebutan intonasi dan nada. Sebutan jelas macam tu. Tahu, dekat rumah buat latihan vokal, buat warbling. Macam tu. Sebab yang pagi-pagi ni takut banyak lahap sebuat. Dekat rumah awal-awal buat. Sepanjang jalan pergi sekolah buat. Jadi itu ialah sebutan. Intonasi kamu turun naik nada. Suara kamu apabila membaca petikan, pastikan kena. Bila nak kita nak berhenti seketika, ada jeda dekat situ. Kalau titik, pastikan nada kita turun. Kalau tanya, pastikan nada kita menaik. Pastikan dengan jelas. Okey, kefas. Dan satu lagi, kamu orang Melayu kan? Jangan bercakap macam orang Cina cakap Melayu. Itu markah kamu pada bahagian sebutan intonasi dan nada. Cikgu saya kan nanti balik nanti jangan macam itu. Itu bukan penutur jati bahasa Melayu. Kalau Cina tak apa, itu mana markah dia. Ini kita ni orang Melayu. Jadi nampakkan kita penutur jati bahasa Melayu. Di situ kamu akan dapat markah tinggi. Ya? Kemudian kefasihan dan kelancaran. Jangan banyak
ganti. Itulah cara orang normal bercakap. Kita mengeluarkan idea, ya, spontan, tanpa tengok ke atas. Itu nampak dekat situ. Jadi kefasihan dan kelancaran, ya. Dan akhir sekali adab dan bermakna. Macam tadi itulah, nak mencela nyundul lagi. Bagi saya cakaplah, gitu. Nampak saya tapi tak beradab. Izinkan saya mencela. Macam tu. Okey, seterusnya maka penuh. Bagi setiap konstruk maka penuh ialah 10, total jumlahnya 40. Calon diberi satu bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan untuk dibaca semasa berada di dalam bilik menunggu. Kamu baca yang petikan, ambil tajuk, baca yang petikan. Okay. Keempat, calon diberi masa 3 minit untuk membaca, meneliti dan memahami bahan rangsangan tersebut dengan diawasi oleh pengawas. Setelah cukup masa 3 minit membaca secara mentalis, ini di bilik menunggu. Mentalis, baca senyap dalam hati. Di bilik menunggu, calon akan bergerak ke bilik ujian dengan membawa bahan rangsangan yang telah dibaca. Ya. Kemudian 2 orang pentaksir luar guru bahasa Melayu sekolah bersedia menunggu calon di bilik ujian. Kita dapat cikgu dari sekolah Nandi, lebih 10 orang dari sekolah Nandi, ya. Dan ada beberapa orang dari sekolah lain. Di bilik ujian, calon akan membaca secara mekanis. Jangan takut dengan perkataan istilah-istilah yang bombastik macam ni, istilah-istilah linguistik macam ni, ya, maksudnya baca kuat, itu je. Ya, bahan rangsangan yang telah dibaca di bilik menunggu di hadapan 2 orang pentaksir. Bacaan mekanis dinilai dari segi sebutan, intonasi dan nada. Kemudian calon akan diuji dengan 4 soalan. 2 soalan berdasarkan bahan rangsangan, 2 soalan kebal. Ya. Kalau kamu dapat ambil daripada ayat soalan, apabila berada di bilik ujian, kamu mesti fokus. Fokus kamu jangan fikir kamu ada masalah apa, jangan ambil masalah Perdana Menteri, jangan. Kamu buang semua masalah orang, masalah diri sendiri. Fokus, ya. Jadi dengar apa soalan daripada pentaksir. Kamu tak ada soalan tau dekat kamu. Soalan itu ada hanya pada pentaksir. Jadi dengar betul-betul, ambil ayat soalan. Dia nak apa? Punca, kaitkan dengan tema. Itu saja. Kamu terus berikan jawapan. Ya? Apa puncanya? Kamu faham apa temanya? Kalau tema tentang punca kemalangan jalan raya, punca temanya ialah kemalangan jalan raya. Calon akan diuji dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit. Okey. Tiada alat tulis dibenarkan untuk dibawa masuk. Selepas ujian betul-betul individu, calon didaki menyerahkan bahan rangsangan kepada pentaksir sebelum bergerak ke bilik kuarantin untuk ujian kumpulan. Okey, ujian betul-betul kumpulan markah 30. Walaupun kumpulan, tapi markah diberi secara individu. Markah 30 walaupun dalam kumpulan, tetapi diberi markah itu secara individu. Dan dia tengok persembahan kamu, cara kamu bercakap, banyak tak kesalahan bahasa, pemilihan kata ataupun diksi yang kamu gunakan semasa kamu menjawab soalan itu. Adakah perkara-perkara itu kamu akan menentukan kamu dapat markah cemerlang, kepujian, baik, memuaskan, tahap lemah. Ya. Okey. Penskoran sama macam yang tadi, jadi tak nak ulas balik. Pemarkahan secara holistik, ahli kumpulan 3 hingga 5 orang masuk dalam bilik kuarantin untuk persediaan ujian betul-betul kumpulan. Pengawas calon akan memberikan soalan kepada calon untuk perbincangan selama 8 minit.
di bilik kuarantin sebelum ke bilik ujian. Next. Pentaksir bertindak sebagai fasilitator pemudah cara jika perbincangan kumpulan terhenti. Ini untuk kumpulan. Mungkin dia boleh point. Kalau kamu tak bercakap langsung, dia akan point pada kamu. Okey? Katakan Ali bin Abu sudah berikan pendapat kamu macam tu. Ya? Jangan diam. Okay, next. Pemberian secara holistik. Okey, yang itu dah diberitahu. Okey, setelah selesai taksiran kumpulan, calon diuruskan oleh pihak sekolah, iaitu masuk ke kelas masing-masing. Next. Okey, bentuk taksiran individu, lajulah ya. Okey, ada gambar. Kemudian panjang petikan 120 aja ya. Kemudian baca petikan tadi cikgu dah beritahu secara mentalis dan mekanis ya. Kemudian persoalan dah. Okey, teruskan Alin. Okey, bentuk taksiran kumpulan. Okey, dia bagi kamu pencemaran air. Tengok gambar itu. Okey, next Alin. Kemudian ada petikan. Awal-awal dia dah lagi dah. Jadi kamu baca, punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Macam tu baca. Okay. Kemudian sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air mengakibatkan kehidupan akuatik tergugah. Macam tu. Boleh baca? Lebih kurang. Okay, next. Okey, itu soalannya. Dia nak punca dengan kesan. Semua ada dalam petikan itu. Just sebut ajalah puncanya. Okey. Dan yang ketiga, empat itu kebal. Next. Okey, kumpulan. Okey. Dasar satu murid satu sukan dilaksanakan di sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberi faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Kalau kamu dapat soalan ini, apa temanya? Tema? Tema? Hah? Sukan dan rekreasi. Itu temanya. Sukan dan apa? Jadi, apa fokus soalan? Ataupun kehendak soalan? Faedah. Round 1, pusingan 1, cerita faedah bersukan. Dengan dasar 1 murid, 1 sukan. Pusingan kedua, kamu berikan cara untuk meningkatkan semangat kesukanan dalam kalangan pelajar contoh. Boleh kamu bagikan. Ataupun pengalaman kamu mewakili kebangsaan dalam pertandingan hoki katakan. Kalau masuk, kalau tak masuk ke negeri ke daerah ke even sekolah kampung, even tiba-tiba buat rumah kamu wakil. Ceritalah. Yang itu kamu boleh goreng, tapi goreng jangan sampai hangus. Goreng yang crunchy-crunchy, tambah sikit garam, pedas-pedas sikit, ada manis-manis. Jangan hangus. Ini pemarkahannya, jadi cemerlang 9-10. Kepujian ini analitik untuk markah individu, ya. Dia akan masukkan ke satu-satu ruangan itu. Untuk penskoran kumpulan pula, dia akan bagi secara holistik. Dia tengok keseluruhan. Dia tak akan tengok tata bahasa dan kosakata bagi kata. Dia tengok keseluruhannya, dia bagi markah. Okey, next. Okey, kemudian ujian mendengar. Baik, ujian mendengar. Masuk ke dalam bilik mendengar. Tak payah sini, dengar sini. Nak cepat. Ujian mendengar, kamu datang aja dah masuk dalam bilik peperiksaan. Dia bagi kamu masa 1 minit. 1 minit itu tujuannya untuk kamu baca soalan. Kamu tak dengar lagi audio. Rakaman tu tak dengar. Baca soalan dulu. Bila baca, kemudian dia bacakan audio, dia bunyikan rakaman itu. Semasa mendengar, kamu menyalin isi jawapan yang dikehendaki. Jangan tunggu sampai habis. Confirm kamu tak dapat nanti. Semasa mendengar, dapat lagi jawapan, terus isi. Okey? Kemudian
jawapan, dia akan perdengarkan sekali lagi petikan yang sama. Bermakna satu petikan ada 2 kali ulangan. Kemudian dia bagi lagi kamu masa 30 saat untuk semak. Kan banyak masa. Ujian mendengar, tidak kelas pandai, kelas kat mana pun kamu berada, tidak menentukan mata kamu. Cikgu kalau ikut PT3 dulu, berapa ramai pelajar-pelajar yang kelasnya JK itu boleh dapat 18, 20 per 20 markah. Dan ada pelajar amanah bestari yang tidak mendapat A pun, ada yang dapat 13, 10. Itu ialah kemahiran mendengar. Sebab itu penting. Orang cakap dengar, ya. Okey. Baik. Dia ada pelbagai jenis item, dia ada isi tempat kosong, dia ada objektif, dia ada aneka pilihan, ya. Okey, ada petikan 4 hingga 6. Soalan ada 20 hingga 25. Kemudian, okey, jawapan berdasarkan petikan. Dia sama sedikit macam PT3. Kemudian markahnya 30, jadi 100. Keempat-empat kertas kita ada 300 markah. Pembahagiannya terpulanglah kepada pihak lembaga. Okey, masa 30 minit. Yang ini kalau tak datang memang nayang. Memang tak boleh dibuat ulangan. Confirm. Tolong please. Ya, doa banyak-banyak. Okey, next. Ada kesukaran next. Next. Okey, pilihan jawapan yang betul atau salah, 1 markah untuk jawapan yang betul. Of course lah, yang salah kosong. Markah berpandukan unsur yang terkandung dalam jawapan. Okay, next. Okey, ini petikan yang ada yang akan dibacakan, yang akan diperdengarkan kepada kamu nanti. Yang belakang sana, beri tumpuan ya. Okey, next. Okey. Ini contoh, cerpen kasut kelopak jantung. Kamu belajar semasa tingkatan 1 ke 2. Ini cerpennya. Okey, next. Ini soalannya. Soalan ini dah ada pada kamu, audio tak ada. Jadi, kamu baca 1 tindakan anak yang menyebabkan Cikgu Harun marah. Kalau nangis, awal-awal kamu tulis apakah ayat soalan. Kamu ambil balik ayat soalan. Nanti apabila mendengar petikan itu, tinggal tuliskan jawapan. Next. Okey, ini seterusnya. Okey, next lagi. Okey, seterusnya. Terus. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Baik, itu saja daripada cikgu tadi untuk ujian bertutur bahasa Melayu. Ada soalan? Agak-agak tak ada ya. Baik, terima kasih. Kita terus cepat. For ujian bertutur bahasa Inggeris. Okay. I'm sure you still remember your experience during your PP3 speaking test. Betul? Okay, very good. So maksudnya kita ni akan berpasangan. Okay, unlike bahasa Melayu. Alright? So, persediaan sebagai calon ujian bertutur bahasa Inggeris yang akan bermula pada 22 Februari, juga 3 hari ya, seperti bahasa Melayu tadi. Kalau bahasa Melayu 8 hingga 10, kita 22 sehingga 24 Februari. Alright? So, persediaannya lebih kurang sama. Yang membezakan ialah cara kamu ditanya nanti ya, cara kamu menduduki ujian itu. Alright? Untuk English, pairing. Okay? Berpasangan. Alright, nanti teacher akan tunjukkan jadual ujian bertutur kamu. Alright, untuk bahasa Inggeris kita akan ada 4 stesen.
letak atas kita ada kat situ. Kalau you elder tadi ingat kan? Bahasa Melayu ada berapa station tadi? Minggu depannya ni. So English we will have 4 stations. Kenapa 4 stations? Sebab kita ada 2 pusat. Okay, BD 033 akan ada 2 station. BD 034 akan ada 2 station. Akan jalan serentak. Ke setiap station kita akan ada 3 sidang. Ini sama dengan bahasa Melayu tadi kan? Sidang 1, sidang 2, sidang 3. Tapi ramainya pelajar dalam setiap sidang itu berbeza. Okay, dengan BM tadi. Alright? So, sidang pertama kita mula dari 7.50 hingga 10.30. Sidang kedua 10.35 sehingga 1. Alright? Sidang ketiga kita ada petang. Tak macam ni kan 2.5 minit sehingga 4.45 petang. Faham ke tidak? Okay, berapa sidang kita ada nanti bahasa Inggeris? Itu station. Sidang ada berapa? Oh, itu dah keliru sangat ya. Okay, tenang. Alright, sekarang ni dah switch kepada BI English. Alright. So 4 station, 2 untuk BD 033, 2 untuk BD 034. Alright. So sidang setiap station kita ada 3 sidang. Sidang 1 pagi, sidang 2 tengah hari, sidang 3 petang. Tapi kelas, okay, untuk setiap sidang ni, setiap station ada 3 sidang ni. Untuk setiap station ni, semua yang terlibat dengan sidang ini mesti berada di sekolah. Faham ke tidak? You jangan ingat, kami sidang petang, jadi tak perlu berada di sekolah. Sekolah macam biasa. Faham ke tidak? So, kalau you di sidang tengah hari, memang you tak perlu balik. Faham ke tak? Lepas sekolah, you stay sehingga sidang petang kamu selesai. Are we clear? Sidang 1 dan sidang 2 juga, walaupun kamu dikumpulkan awal pagi nanti, tapi kamu berada di bilik kuarantin sehingga pukul 2 tengah hari. 2 petang kan? Faham ke tidak? Sama juga macam awal tadi BMBI sama. Persediaannya tidak boleh membawa apa-apa barang kecuali IC kamu dan juga slip peperiksaan. Alright, if you can read that, macam mana persediaan calon. Alright, boleh baca ke? Kan tak perlu nanti baca kan? Kalau tak faham boleh angkat tangan tanya. Alright? So, apa tadi kita 4 station. Setiap station ada 3 sidang. Alright? So, kita berpasangan. Okay, cara bahasa Inggeris kamu akan berpasangan untuk masuk ke bilik ujian bertutur. Okay, sekarang kita akan tunjuk. Kalau tak boleh lewat belum lagi tidak hadir. Untuk bahasa Inggeris ni tak boleh lewat juga. Kalau kamu lewat untuk berada di bilik menunggu, guru bertugas yang akan dilantik nanti dia akan pastikan sidang 1, sidang 2 dipelajar dia dan dia akan bawa ke dewan. Alright? So kalau kamu ni lewat, kamu terpaksa mengambil sidang lain. Okay, ambil ujian tersebut pada sidang lain dan kamu akan digantikan dengan orang yang dari sidang lain yang sudah berada di sekolah pada waktu tersebut. Faham atau tidak? Itu sebabnya mesti ada di sekolah walaupun sidang petang. Sebab kamu mungkin akan diambil untuk buat awal. Faham ke tidak? Okey. So, nampak situ perkataan tidak dibenarkan selepas tamat sidang. Okey? Alright. Sekarang teacher nak tunjukkan kamu kedudukan waktu ujian berlangsung. Kita tengok kedudukan sewaktu ujian berlangsung. This is how the position will be like. Okay, kalau kita di hadapan calon. So,
Okey? Ialah bila SPM ni interlocutor bukan lagi guru bahasa Inggeris kamu. Faham ke tak? So kamu mungkin dapat guru bahasa Inggeris petang. Okey, kita tak cukup guru sebab guru-guru bahasa Inggeris yang mengajar tingkatan 5 tahun ini mungkin akan jadi assessor untuk sekolah lain. Do you understand? Jadi di sini interlocutor mungkin dari sekolah sendiri juga, tapi assessor kat situ akan datang dari sekolah lain. Okey, so sekolah kita macam Puan Susana kata tadi mungkin dari Dusunan. Dia tak akan ambil yang dari jauh, sekolah jauh. Alright? So assessor adalah pentaksir luar. So tolong jaga kesopanan dan kesusilaan. Faham ke tak? Pada hari tersebut kan? So kita ni memang duta SMK Abdul Jalil. Betul? So tolong behave dan show them your best attitude. Okay? So di situ assessor pastikan kamu bila menjawab jelas untuk pendengaran assessor tersebut. Faham ke tak? Teacher akan tunjukkan orang yang assessor ni akan catat. Okay, markah apa? Untuk apa? Alright? So untuk pengetahuan kamu, assessor ni yang dari sekolah lain akan ada borang dan markah untuk orang ini ialah 18. So ada 3 perkara yang assessor akan tengok. Alright? So kita akan tengok selepas ini. Jadi jelas kat sini kan, calon A, calon B. So calon A akan mula dahulu. Alright? Okay, calon A, calon B. Macam mana yang kita dah buat latihan dalam kelas. Ya atau tidak? Cuma bezanya interlocutor dengan assessor bukan guru bahasa Inggeris kamu. Okey, so sekarang kita tengok orang yang akan diisi oleh assessor dan interlocutor. Okey, pergerakan pasangan tadi, kamu jangan risau, guru bertugas tersebut yang akan pastikan. Dia tahu dah signal bila dia akan usherkan pasangan masuk ke ujian, bilik ujian. Alright? Ini interlocutor. Okay, so interlocutor, guru yang akan di hadapan pasangan tersebut. Jadi untuk interlocutor ni, dia bukan tak tanya je, dia juga perlu mengisi markah. Faham? So markah dari interlocutor 6 markah. Okay, 6 markah ni dia tengok secara overall. Okay, holistik. Cara kamu bercakap, cara penggunaan bahasa, intonation, so on and so forth. Faham? So kita tengok pula next kasus daripada assessor. Okey, so dari assessor kita ada 3 perkara ni. That's why assessor ni kita banyak cakap. Dia memang pemerhati sebab dia sangat teliti. Okay, dia akan tengok grammar 6 markah. Markah penuh dia lah. Kemudian vocabulary, kosakata kan? Kosakata apa yang kamu guna ni? Alright? So kalau kamu mahir menggunakan perkataan yang jarang digunakan, gunalah. Alright? Kita ada synonyms kan? Kalau biasa teruja cakap apa? Selain daripada excited, apa? Rima harmoni. Rima harmoni. Nick. Apa perkataan yang anda belajar selain daripada excited? Louder. Kuda louder. Contoh. Faham ke tak? So ada banyak masa lagi untuk kamu tengok sinonim. Tapi pastikan kamu mahir. Kalau tidak mahir, tak teragak-agak, jangan guna. Guna perkataan yang kamu dah kenal pasti maksud dia. Supaya tidak ada yang tersasar kan?
Lain pula apa maksud dia nanti. Okay, so grammar, vocabulary, and then kita ada communicative competence. Okay, fluency tu. Okay, cara kamu berkomunikasi, especially bila bahagian ketiga. Faham? Di mana kamu ada perbincangan bersama partner, bukan dengan interlocutor. Faham ke tak? Tak kisah siapa pasangan kamu. Alright, sekarang you must be able untuk help each other. Okay, jangan risau dia pasif lah, dia aktif tu, doesn't matter. Tolong each other sebab markah individu. Kita akan tetap take note sekiranya partner dia sangat membantu. Faham ke tidak? Okay, help each other. Alright, so that's it. Sekarang kita nak tunjukkan jadual. So setiap itu ada 8 pairs yang consist of 16 students. Okay? So ini yang jadual yang akan kamu dapat nanti dan juga akan ditampalkan untuk tatapan kamu semua dan akan juga dimasukkan dalam tele group ibu bapa. Jadi sama-sama alert. Faham? Tolong jaga kesihatan supaya semuanya berjalan lancar dan tak ada masalah. Okay? Semoga kita semua, urusan kita semua dipermudahkan. Alright? So take good care of yourself. Any questions before we end the session? Okay. Sebelum kami terlupa juga satu lagi peringatan berkenaan sekiranya, okay, teacher maklum kita memang jaga diri kita betul-betul kan. Tapi sekiranya masih berlaku, kamu perlu dikuarantin, tolong maklum awal. Faham ke tak? Dan pastikan kamu update MySejahtera. Bila kamu update, dia akan beritahu you. Alright? Sekiranya kamu positif, berapa lama kuarantin, from when to when. Faham ke tidak? Dan tolong screenshot. Screenshot forward kepada SU peperiksaan Ustazah Mazia. Are we clear? Okay? Any questions before we end the session? Very good. Everything clear? Okay, otherwise you can always ask your subject teachers. Okay? For further clarification. Okay? Okay, kalau tak ada soalan, thank you. Okey, selamat menduduki peperiksaan SPM Kertas 3. Pastikan bolot sebanyak-banyak markah. Kalau 70, pastikan kamu dapat 70. Target 70. Sebab itu cara paling mudah untuk menambah markah dan grade kamu. Nanti dia akan campur ya, kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4 bagi 300 darab 100. Jadi buat sehabis. Baik, yang penting ingat ini ujian bertutur, jadi bercakaplah. Jangan jadi bisu. Okey? Itu saja. Cik Wan Suzana, kita buka buat